Assalamualaikum, selamat petang. Sama saya Borhan Abu Usama. Hari ini tapi biasanya saya kalau muncul live di Seorang Merdeka ni, selalu saya sembang politik. Oh. Diskusi saya selalu politik. Memang Itu kena duduk tengah tu. panas berapi betul kan. Tapi hari ini lain sikit. Okey. Kita tak sembang pasal politik, kita sembang pasal isu semasa. Baik. Tentang bahasa Inggeris. Kalau kita tengok tetamu hari ini, sebelah kiri saya Cikgu Kamarul. Beliau seorang cikgu. Adibah Noor. Bukan Ras Adibah, Adibah Noor. Bukan. Bukan senator. Senator. Bukan. Ini Adibah Noor. Dia sebab kita panggil dia itu hari sebab dia ada komen masa Viral. TV didik tu kan. Didik lah macam lah. Itu kita buat pendidik dan orang yang komen masa TV didik tu untuk balancekan balik. Dan selalu dia kalau diskusi ni semua bersetuju, pendapat sama, dia tak seronok kan. Macam ni nak gaduh ni? Nak gaduh. Sebab tu dia kena jauh sikit. Oh, patut. Kalau tu dia boleh cepat mengelak. Okey, boleh. Kena tengok situasi lah. Kan. Kan? Kalau sama ada nak bergaduh ataupun nak berbaik. Ya. Agree to disagree. Ya. Betul. Dan benda-benda ni yang memang jadi impian saya lah untuk buat forum diskusi yang kita boleh disagree. Dan selalu kalau saya tengok kat TV di Malaysia ni, kalau ada 6 orang panel, 6 bersetuju. Oh, tak syok Kalau orang pertama tu cakap setuju tentang itu semua setuju. Lepas tu orang yang kedua pun saya setuju dengan panelis yang pertama. Sampailah orang yang ke-6, termasuklah pengacara. Saya tak syok kan. Ini Asam garam tu tak ada. tak ada asam garam. Hari ni kita open discussion. Boleh. Okey. Hari tu kenapa tiba-tiba pergi komen? Saya tanya tuan Okey. tuan punya komen. komen tu. Kenapa tiba-tiba komen hari tu dan jadi viral? Sengaja nak bagi viral ke apa Yang tu? mana satu? Saya ada banyak komen viral. Salah satu yang kebelakangan ni. yang TV didik. Okey, yang saya offer Liri. offer untuk mengajar. Saya menawarkan Liri untuk menjadi perantara untuk mengajar Bahasa Inggeris. subjek bahasa Inggeris. Kenapa menawarkan diri? Mesti you sendiri pun tahu you punya qualification. And then you tahu kemampuan you. Tapi satu benda lagi, orang yang kena komen tu koyak lah debatnya. Yang mana satu? Yang mengajar bahasa Inggeris tu orang. Oh, yang okey. baca-baca tu kan. Okey. Cik Oh. Bob refer to yang cikgu yang viral tu ke? Okey. Tak, sebenarnya apabila bila video cikgu tu viral, Malaysia terbelah dua. Malaysia terbelah dua. Satu, komuniti perguruan mengatakan, memang sesuai bahasa itu digunakan untuk murid-murid tahun 2 dan guru itu telah dibebankan dengan menghasilkan, menerbitkan program itu sendiri. Dia tak ada support system, dia sendiri buat semua. Yang di sebelah sini pula mengatakan, OMG, macam tu ke cikgu ke anak-anak kita? Seterbelah dua. So tiba-tiba industri kreatif menawarkan diri kepada siapa-siapalah yang menjalankan, melaksanakan program-program di Didik TV ni. Sebab kita tak tahu siapa, KPM ke, NTV7 ke, Media Prima ke, siapa. Kita rakyat, saya rasa secara keseluruhan tidak tahu who is in charge. Okay? So industri kreatif macam kawan-kawan saya, macam diri saya sendiri cakap, jom kita kerjasama, kita letakkan perantara yang lebih mahir berbahasa, yang lebih selesa duduk di hadapan lensa kamera, yang dah biasa jadi presenter. Terbelah dua lagi sekali Malaysia. Iaitu komuniti perguruan mengatakan, amboi korang, masa cikgu-cikgu ni tengah susah buat PDPR lah, itulah inilah, cari bahan nak buat, nak produce benda tu, korang kat mana? Tiba-tiba dah keluar TV, korang ni pula nak sailang kan? Nak jadi diva. So, saya punya tweet tu adalah sebenarnya untuk menawarkan diri untuk bekerjasama. Bukan nak sailang siapa-siapa. Tapi dia macam ni tau, Cik Bob, cikgu. Dia macam dua orang parents, satu mak, satu bapa yang bergaduh. Tapi siapa yang rugi? The objective is for our children's education. Kita nak yang terbaik untuk anak-anak tu je. So, bila industri kreatif menawarkan diri sebegitu, cakap, jom kita producekan yang best punya. So, macam offended pula the teaching community. Macam, kau ingat apa kan?
No, we cannot put. Kita tak boleh letak selebriti ke apa benda untuk ajar anak-anak. Dia kena cikgu juga, you know. So, saya nampak argument itu, perdebatan itu memang on one part saya setuju dengan guru sebab dulu pun kita guru. Dan on the other side, tak tahu rupanya. So on the other side, di sebelah sini pula daripada saya juga berkecimpung dalam industri kreatif. So it's like saya sedih kenapa kita berdebat dan memberikan pelbagai hujah tetapi tidak ada solusi. Cikgu tak tahu saya cikgu rupanya. Patutlah bila dia hantar soalan, apa tauliah Cik Adi Bahno. Apa tauliah? Tak apalah, kita cerita nanti. Cerita nanti. Nak gaduh sangat kan? Nak gaduh sangat. Okay, kita bagi Cikgu Kamarul. Silakan. Okay, Ya. Cikgu Kamarul, dia cikgu. Ya. Dan kebetulan yang guru tu yang dari Podison. Ya. Cikgu pun. Oh, cikgu tu dari Podison. Jadi cikgu pun tahu cerita sebenar. Itu cikgu cerita sikit. Ya, sebenarnya apa situasinya? Saya sebenarnya mula-mula saya dapat video tu. Ya. Bila saya tengok video tu, saya tak tahu apa tujuan penghantar tu, memviralkan benda tu. Ya, ya. Menghantar kepada saya. Jadi bila saya tonton, saya tak komen apa-apa. Ya. Sebab kena faham, saya adalah seorang pegawai dan juga saya adalah seorang coach. Yes. Yang saya punya tauliah untuk sentiasa memastikan guru-guru mempunyai confidence untuk berada di hadapan di halayak ramai. Ya. Dan kita kena faham juga Bob. Ya, kita kena faham iaitu cikgu ni kerana mereka punya majikan. Cikgu seorang kena puas sikit. Kan? Dia ada majikan dia, ada bos dia, kan? Jadi bila diarahkan untuk melakukan sesuatu, saya rasa cikgu-cikgu ni adalah satu profession, ya. Satu kelompok manusia dalam satu profession yang sentiasa tidak akan kata tidak kepada bos. Jadi kita kena faham juga cikgu yang mengajar ini bukannya English option ni. Dia belajar sains kan. Jadi bila saya tonton video tu, saya rasa bolehlah acceptable. Okay. Kan? Boleh diterima kerana saya rasa bahasa kedua ni, lenggok bahasanya dan sebagainya adalah terpulang kepada penutur. Selagi boleh difahami, tetapi kita tidak juga menutup ruang-ruang untuk guru ini terus mencapai satu tahap yang kita mahukan, yang mungkin dia kebetulan hari tu masa TV tu saya ke udara masa tu, sebelum tu ada satu segmen tu cikgu BM kot, tak salah saya. Dia punya penyampaian sangat bagus, kan, sangat natural macam tu. Tiba-tiba bila second subjek tu, sains tu, macam baca skrip. Itu yang tiba-tiba orang terasa sangat perbezaan dia tu. Kenapa cikgu itu memilih untuk berbahasa Inggeris sedangkan mata pelajaran itu boleh seperti yang saya katakan, bahawa bila kita terima arahan daripada bos kita, kita ada di LP sekarang. Jadi cikgu akan menurut perintah. Tadi akan buat saja yang terbaik. Yang terbaik. Saya masih ingat dulu masa PPSMI diperkenalkan. Saya adalah salah seorang daripada pioneers dalam menjadi coach kepada guru-guru sains dan maths untuk mereka alih daripada bahasa Malaysia ke English. Masa tu. Dan mereka tak dia bagi masa tau. Yalah. Terus aja dia minta mengajarkan. Dan kita kena faham masa tu macam mana perasaan mereka yang berpuluh tahun mengajar dalam bahasa Melayu, tiba-tiba diarahkan untuk bercakap. Dan saya tengok masa tu apabila telah melalui proses mengajar dalam bahasa Inggeris ni, after some time ni dia dah boleh bertutur dalam bahasa Inggeris ni dan boleh mengajar. Dan saya masih ingat lagi kalau saya jalan along the corridor. Alright. Kan? Saya masih ingat bila mereka nampak saja kelibat saya, mereka akan cakap mengajar dalam English. Elok saya dah jauh aja saya dengar dah sayang sebab ketika itu saya rasa
they were capable. Dia dah memang boleh bertutur dalam bahasa, tapi mungkin yang apa yang boleh kita buat sekarang ialah kita gilap dan terus kita bagi keyakinan kepada mereka. Yes. Mereka mempunyai confidence yang tinggi untuk menggunakan bahasa Inggeris. So benda ni lebih kurang. Kenapa penting sangat bahasa Inggeris ni? Kita bukan negara yang dijajah oleh lagi. Okey. Kadang-kadang saya kesal juga kan. Kita tak merdeka jadi negara jajahan Inggeris saja. Bagi kita sangat mementingkan Inggeris. Jadi saya boleh pergi UK, London dengan senang sebab saya penduduk UK. Di mana-mana pun. Bila dah merdeka, jadi kita tak jadi rakyat UK lah. Tapi adakah kita sangat penting bahasa Inggeris, mengalah bahasa ibunda kita bahasa Malaysia. Adakah kita mementingkan lebih bahasa Inggeris? Persoalan tentang dijajah, penjajah, bahasa penjajah ini adalah satu mentaliti yang memang melekat dengan orang kita sangat-sangat. Saya ni wartawan, saya pergi event Indonesia ni, kira dengan jari dalam bahasa Malaysia. Okey. Kebanyakannya bahasa Inggeris. Bukan kebanyakannya. Hampir tak ada dalam bahasa Malaysia. Ya. Saya setuju. Program tu mungkin tajuk dia penyatuan Melayu kot. Jadi tak adalah cakap bahasa Inggeris. Boleh dia cakap bahasa Melayu ya. Dia akan cakap bahasa Inggeris juga. Ya. Itulah betapa dahsyatnya penting bahasa Inggeris. Kalau wartawan tak pandai bahasa Inggeris, memang mati di mana. Press release nak jumpa dalam bahasa Malaysia susah. Kenapa jadi macam tu negara kita ni? Mungkin saya tak tahu sangat nak jawab soalan itu sebenarnya, tapi bila sesuatu program itu dijalankan dalam bahasa Inggeris, salah satu tujuannya adalah untuk reach out bukan sahaja satu kelompok bangsa ataupun penutur bahasa. So, contohnya macam saya ambil contoh daripada Yuna yang mencari rezeki di United States kan. So dia pernah balas orang punya tweet yang mempertikaikan, apa salah kau punya tweet ni asyik English je. Kan kau dah lupa jati diri kau sebagai orang Melayu, orang Malaysia ke? Dia orang Perlis. Dan saya suka jawapan dia. Minta maaf, saya bukannya lupa saya orang Melayu, tetapi saya punya tweet ini adalah ditonton oleh satu dunia. Dia ada peminat di Philippines, dia ada peminat di United States. So kalau saya cakap bahasa Melayu, nanti dia orang tak faham. So bila saya bertweet di dalam bahasa Inggeris, semua orang boleh faham. Di sinilah pentingnya kita boleh menggunakan bahasa Inggeris yang proper, yang betul. Kalau kita guna bahasa Inggeris yang tak betul, selalunya orang bagi alasan janji orang faham kan. Walau bahasa Inggeris tunggal langgam pun janji orang faham. Tapi lidah Melayu, lidah Jawa pakai belacan. Tapi nanti kalau kita pergi international punya forum apa semua, orang akan gelakkan kita. Betul lah. Okey, dekat situ pun ada argument apabila saya ada buat satu video viral juga sebelum yang Didik TV tu. Saya menegur sebutan seorang menteri. Tak tengok yang tu? Dia tak tengok. Ya. Saya menegur. Patut usia. Saya nak cari ramai orang kata Adibah comment. Adibah was critical towards this particular minister. So saya cari, saya jumpa. Tapi being an English coach, kan, saya tengok tak berapa kritikal lah Adibah. Saya cuma tegur satu perkataan saja. Saya betulkan satu perkataan je, iaitu doubt, yang telah disebut sebagai dub. So dekat situ punya respons daripada netizen agak luar biasa. Yang kecam dari segi personal tu memang saya tolak tepi lah, sebab dia tak ada argument. Tidak. Sekarang ni dia terbelah dua, dari segi yang menyokong dan dari segi yang mengecam. Tapi tak ada terbelah sangatlah. Tapi yang saya lihat itu lebih bentuk pengajaran. Kita ambil contoh daripada satu penutur, kemudian kita perbetulkan. Dia tidak bersifat political, saya nampak. Dan sebagai seorang English coach juga, saya tengok benda tu adalah benda biasa yang guru-guru sentiasa gunakan. Saya bagi satu contoh. Tiap-tiap hari Jumaat saya mengadakan English class untuk pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson. Dan
apa yang saya gunakan, bagaimana bahan-bahan ini saya ambil. Ini adalah daripada apa yang saya dengar dalam minggu itu. Everyday conversation from the staff themselves. Jadi dari situ saya dapat idea, okey, ini perkara-perkara yang nak dibetulkan supaya pegawai-pegawai di pejabat pendidikan itu mempunyai penguasaan bahasa Inggeris yang menarik. Jadi benda nak, kita selalu kata, in order to make sure that students learn in a fun way, kita kena cari benda-benda yang menghiburkan, dan benda yang menghiburkan tentulah terdapat kepada mereka yang mereka gunakan seharian. Tapi saya nampak apa yang berlaku ialah apa jenis bentuk hiburan yang nak kita buat dari sudut untuk memahirkan penutur untuk menutur bahasa kedua. Kita tak boleh fun tu kita jadi mencela, tidak. Kita menjadikan fun tu kita ketawa bersama. Kalau kita rasa ia lucu, kita ketawa bersama sebab kita melalui satu proses untuk belajar, bukannya mencela. Itu ada perbezaan. Tapi bila ada orang macam Adik Bahno yang selalu tegur pronunciation, contohnya macam buku baru ni lah, Tommy Thomas tulis buku apa? Okey, yang tu saya tak baca. Wilderness tu. Orang sebut sebut wilderness even di station TV pun sebut wilderness, tapi saya pun ada buat video saya tegur yang dia sebenarnya wilderness kan. Wilderness, yes. And then apa, memoir bukan memoir kan. Memoir kan, dia Perancis tu. Itu bila ada orang tegur tu baguslah, kita boleh belajar. Dia kan, tapi kenapa bila kita tegur orang sensitif sangat? Saya pun tak tahu. Tapi apa yang saya dapat masa saya buat teguran tu, saya tegur pembaca berita itu, saya ambil snippet dia baca tajuk buku tu Wilderness, saya ambil snippet tu, lepas tu saya betulkan dengan muka saya dekat situ. Dan dia memilih untuk menjadi individu yang menerima ilmu itu. Dia telah berhubung dengan saya dan kata, terima kasih Kak Dip, memang it's my mistake but thank you. Terima kasih for tunjukkan dan betulkan. Jadi kita bila orang betulkan, kita nak pilih jadi orang yang macam mana? Nak offended ataupun nak thank you? Yes, it's my bad. So it's your choice. So dalam hal yang saya menegur sebutan satu perkataan sahaja menteri tersebut, bukannya keseluruhan ucapan dia, ramai juga yang memberi pendapat bahawa kita tak perlu nak bunyi sangat macam orang putih. Dan jawapan saya ialah memang tak payah. Saya cakap English pun bunyi Melayu. Kalau letak saya di England, di United States, bila orang dengar English saya, dia tahu saya bukan native speaker, saya bukan penutur bahasa ibunda bahasa Inggeris. Tapi basic sebutan tu kena ada lah. Masuklah macam carrier dengan career, kan dua perkataan yang berbeza. So things like that. So kalau pepper dengan paper kan. Sign dengan signature dah salah dah kan. So basic pronunciation itu harus ada. Kita tak perlu nak sound like American sangat pun, tak adanya. Tapi cikgu ni dia British. Bila saya mengajar, saya perlulah mengajar cara yang betul. Definitely. Sebagai contohnya dalam bahasa Melayu kita tidak ada intonasi yang ketara. Kita tak mempunyai intonasi yang begitu ketara dalam membezakan ayat penyata, ayat soalan, kan? Tapi dalam English ni kena ada intonasi. Dia kena ada intonasi soalan. Dia ada intonasi soalan. Sebab bila kita ada intonasi soalan, ini saya barulah ada. Macam contohnya Bob. Saya intensif bahasa Inggeris 6 bulan juga ITM. Intensif Tapi ini baru saya tahu. Saya ingat masa saya mula-mula tiba di England dulu kan. Kami masuk dalam kedai. Jadi bila saya dan kawan saya masuk dalam kedai nak tanya harga tu aja. Jadi kawan ni bertanya lah, what is the price for this? Soalan tu tak ada nada soalan kan. Sebab orang Melayu kalau harga berapa ni? Harga berapa? Melayu lah. Kalau dia cakap harga ni RM5 pun tengok beza, sama aja dia punya intonasi kan. Jadi bila dia tanya soalan how much is this for, dalam nada yang tak ada intonasi, Mak Saleh ni tukang kedai ni asyik tanya balik. Say that again? I beg your pardon? Say that again? I beg your pardon? Can you say that again? Can you say that again? Sampai jadi marah.
Sebab dia tak ada intonasi dia kan. Tapi lama kelamaan apabila kita assimilate diri kita dengan budaya dan pertuturan harian mereka, jadi kita faham bahawa setiap kali kita nak bertanya soalan tu mestilah ada intonasi. Contohnya lepas after few weeks mungkin kita dah boleh kata, how much is this for? Kita dah ada intonasi kan. What is the price for this please? Jadi dah ada intonasi kan. Kalau tak, sampai sudah dia takkan faham. Dia tak tahu itu soalan ke. Dia tak faham. Dia tak walaupun faham. Ayat tu adalah soalan. Walaupun kita ingat ayat kita dah cukup baik. Tapi kerana intonasi saja telah mengubah persepsi penerima bahasa itu. Itu yang Adibah kata tadi. Dia hanya betulkan satu supaya perkataan itu sebutannya mestilah betul. Kalau tak, orang tak berapa faham lah apa yang dituturkan sebenarnya. Betul, intonasi pun kena betul. Intonasi tu. Tapi saya nampaklah apa yang Adibah sebut tadi. Seorang yang nak belajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, they are not going to be offended. They are not. Orang lain pula yang saya nampak yang offended on behalf of lagi that pihak. Padahal pejabat menteri tu tak ada hubungi saya. Tak ada pun. Tak ada. Orang lain yang saya rasa tak perlu Tak perlu rasa, sebab ini adalah sesuatu yang berbentuk educational yang kita belajar, dan kita belajar secara semula jadi. Ada juga yang mempertikaikan cakap saya kurang ajar, saya tak patutnya highlight benda tu. Tapi jawapan saya ialah setiap manusia yang meletakkan dirinya untuk disaksikan oleh khalayak ramai, kena bersedia untuk dikritik. Macam kita ni. Kita tengah live, macam-macam komen tengah berlaku kan. So, Waimah seorang influencer sekalipun, walaupun dia buat video dekat TikTok sekalipun, you dah jangan sadar please. Korang hilang bila sadar. Depan sikit. Okey, kita ke depan. Jadi kalau influencer TikTok, walaupun menari ke apa benda kan, budak-budak TikTok sekarang ni, video itu disaksikan oleh khalayak ramai dari seluruh dunia. Jadi saya tengok pattern dekat TikTok tu, ramai yang macam tak suka bila ada haters komen, bila ada negative comments, dia tak tahu. So mereka seharusnya sesiapa saja, sama ada ahli politik, entah siapa-siapa lah, cikgu sekalipun, kita berada di hadapan itu, kita memang patutnya bersedia untuk dikritik. Tapi dalam bahasa Inggeris, dia ada dua. Satu diketawakan, macam Cik Bob cakap tadi. Satu lagi dibetulkan. Ia adalah dua perkara yang berbeza. Bila saya buat teguran-teguran tu, ada juga yang cakap kat saya, inilah sebabnya orang takut nak cakap English. Inilah sebabnya orang malu nak cakap English. Okey, saya ada satu formula yang anda boleh cuba, iaitu macam ni. Bila kita cakap English salah, kawan-kawan you gelakkan. Apalah kau English? Apalah kau ni? Lepas tu, awak cabar dia balik. Oh, salah Okey, kau betulkan. Kalau dia boleh betulkan, Alhamdulillah. Tapi I bet dia tak boleh nak betulkan, kita gelakkan dia balik. Engkau nak gelakkan aku, kau boleh lebih kurang. Okey, apa komen? Ada kawan nama dia Noliza Abdullah, ada kawan? Noliza Abdullah, saya nama ni memang. Buat dia puji Adibah, sungguh body with brain. Awesome. Allah. Mesti kawan you apa part body tu? Part body. Kak. Body tu kena tukar spek kot. Tapi saya nak komen tentang apa Adibah sebut tadi kan. Iaitu apa yang bila dia bertutur tu, dia cuba bertutur dalam bahasa Inggeris, diketawakan. Saya rasa kan selepas puluhan tahun mengajar bahasa Inggeris ni di sekolah-sekolah dan sebagainya, saya nampak kan dia ada satu perbezaan antara macam mana budak-budak Melayu belajar bahasa Inggeris, macam mana budak-budak bukan Melayu belajar. Saya rasa budak-budak Melayu ni dia cukup takut buat silap. Ya. Dia cukup takut. Malu. Ego itu malu. So dia ada wall. Jadi kalau kita berada dalam kelas itu, kita mengajar, murid yang paling susah nak beri nak bertutur, nak communicate dengan kita adalah interaksi. Budak-budak Melayu. Sebab apa? Sebab mereka ada persepsi bahawa kalau mereka silap, kesilapan mereka itu diperbesar-besarkan.
oleh rakan-rakan yang macam mana Adibah sebut tadi. Tapi berlainan dengan budak-budak bukan Melayu ni, mereka boleh melanggar segala grammatical rules kan. Dia tak takut sebab bagi dia ini adalah cara belajar. Jadi along the way you are going to make mistakes. Buat silap. Macam orang lah kalau dia nak tahu dia pandai berenang ke tidak, sama ada dia belajar berenang ataupun you tolak dia jatuh dalam tu nak selamatkan diri. Saya belajar berenang cara tu lah. Saya tergelincir dari jambatan jatuh dalam sungai. Jadi saya menyelamatkan diri dengan berenang lah. Akhirnya pandai lah berenang. Saya mati lemah tak ada lah ini. Itulah. Itu yang saya nampak apa yang berlaku sebenarnya kan. Dan saya nampak bahawa penulisan anak-anak Melayu juga bila menulis ni hebat, tapi bila bertutur mereka agak kekok. Mungkin juga kalau kita tengok kan, kalau sorry Adibah, because you are from media punya kan. Kadang-kadang lawak-lawak pun lawak-lawak yang saya anggap tidak membina kan, di kaca TV contohnya kan, mempersendakan orang, orang mempersendakan orang yang nak bertutur bahasa Inggeris itu telah menanamkan satu perasaan negatif bahawa kalau pelawak tu boleh gelakkan betul orang, aku pun boleh digelakkan juga kalau aku buat silap. Begitu. Jadi saya rasa ini adalah perkara-perkara yang kesilapan-kesilapan yang perlu dibetulkan kan. Jadi soal pertuturan itu ikut slang ke, British ke, American ke, itu tak jadi masalah. Yang pentingnya bahasa yang kita nak tuturkan itu intelligible, yang boleh difahami oleh orang yang mendengar itu kan. Jadi sentiasa nak kena beri galakan kepada pelajar-pelajar supaya mereka terus bertutur dalam bahasa Inggeris tanpa mempunyai perasaan yang Ni Adibah ada seorang ni cakap, Zarina Safian, Adibah Noor pernah jadi cikgu English kami. Tahun bila tu? Tahun bila ni anak murid dah muncul lah ni? 93-95. Sekejap je. Sekejap. 2 tahun di sekolah kerajaan dan 9 bulan di Institut Takbiran Awam Negara. Betul lah pun. Kita qualified teacher lah, Cik Bob. Saya ingat saja kata-kata nak komen dengan media sosial. Tak. Qualification Darah guru tu memang pekat di dalam diri dan jiwa saya. Arwah Tessa lah. Tessa. Saya Google tengok tu Tessa. Memang betul lah. Arwah mak saya cikgu, kakak saya memang lecturer English. Saya pula graduan ijazah sarjana muda pendidikan dengan kepujian dalam pengajaran bahasa Inggeris dalam bahasa kedua. Kepujian tu. Bachelor of Education with honours. In the teaching of English as a second language. Mana tak ada masalah. So memang saya cikgu yang berkelayakan. Dan boleh mengajar. Boleh. Jangan sana, suruh hilang. Itu orang tegur. Saya kalau duduk strict macam ni kan, nampak macam go disiplin pula. Okey je. Kalau orang juga kata negara maju pun macam Jepun dan sebagainya. Nanti Bob, I nak sambung apa Abah cakap tadi. Dia kata certain people yang berada dalam satu bentuk authority apabila mereka berada di khalayak. Okey, dalam audience yang begitu mereka perlulah mempunyai certain standard yang perlu kan. Bagi saya kalau kita tak mahu diri kita dilihat a bit negatif kan. Jadi kita sebenarnya ada pilihan. Sama ada kita nak bertutur dalam bahasa Melayu ataupun kita buat pilihan berbahasa Inggeris. Kalau kita bertutur dalam bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kita, bahasa ibunda kita, silakan. Sebab selama ini pun kita melihat di forum antarabangsa ramai pemimpin-pemimpin dunia yang bertutur dalam bahasa mereka dan mereka ada subtitle di bawah tu yang mana orang boleh faham. Tapi bila kita buat keputusan kita nak bertutur dalam bahasa Inggeris di international forum, maknanya kita perlulah ada certain standard dan kita kena buat homework kita. Kena ada. Tapi kita tahu kelemahan kita. Tapi ada orang memang tak boleh kot cakap bahasa Inggeris yang elok ke.
Lidah dia memang keras kot. Tak juga. Saya ambil contoh seorang lagi bidawanita negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Seingat saya memang dulu dia tak pandai nak bertutur dan dia sedar akan kelemahan dia di bertutur dalam bahasa itu, dan setahu saya dia telah mengambil seorang coach iaitu Arwah Mahathir Lokman untuk coach dia, sebab dia berada di pentas antarabangsa, pergi Royal Albert Hall apa kan. So dia memang satu nama yang sangat gah datang dari Malaysia untuk menjadi wakil menyanyi di festival itu dan ini. So dia sendiri menambil inisiatif itu sebab dia sedar akan kelemahan dia. Sekurang-kurangnya kalau reporter tanya dia familiar ataupun biasa dengan soalan tu, so mesti coach tu akan ajar, okey, orang mungkin tanya you yang ini kan, macam biasalah kalau press conference kita ada questions yang atau soalan yang kita boleh agak orang akan tanya. So dia sendiri ada inisiatif tu. So saya setuju dengan Cikgu Kamarul, kalau kita rasa kita nak bertutur di atas platform antarabangsa, kalau rasa tak selesa dengan bahasa Inggeris, cakap je bahasa ibunda. Orang tak akan hilang respect kepada kita. Cakap je Jepun, macam you nak cakap Jepun tadi kan? Jepun cakap Jepun je. Korea buat filem Korea pun bawa office satu dulu. Exactly. So orang semua tengok subtitle kan. Tapi kalau nak mencabar diri untuk bertutur ataupun membaca teks bahasa Inggeris sekalipun, kena ada persiapan lah. Kena ada persiapan. Cikgu cakap tu kena ada intonasi tu. Kena ada intonasi tu okey lagi. Practice. Yeah. Kan? It's not just intonation, it's the body language juga. So benda yang sedih tapi kita baca dengan senyuman, mana boleh kan? You know that kind of thing. So kena tahu intonasi, basic pronunciation dan juga bahasa tubuh tu. Kena, yalah, awak seorang pemimpin yang ada karisma. So karisma tu boleh juga disalurkan melalui penyampaian itu. Tapi ini bukan kali pertama pemimpin kita cuba cakap bahasa Inggeris kan. My God. Di peringkat antarabangsa kan. Ada menteri-menteri dulu pun cakap bahasa Inggeris dengan peribahasa pelik-pelik pun ada yang bunyi. Saya tak nak komen. Tapi ni sekejap. Kalau bahasa Inggeris, slang Afrika, dia jadi lagu pula. Kenapa boleh? I would like that sandwich. Kenapa slang Kedah tak boleh jadi lagu? Tapi kita faham basic pronunciation dia ada. Basic pronunciation. I would like a beef sandwich. Kan? Sebut basic sebutan tu ada. Cuma intonasi dia berbeza. Itu kita dah masuk subjek accent, slang, loghat, telo. Itu dah jadi cabang yang lain. Jadi satu menarik pula. Australian English. Kadang kita pun tak faham dia cakap apa. Dia semua ada telan dalam. England tu pun dengan Cockney-nya, dengan Scottish-nya, apa kau cakap ni kan? Kita kalau masa saya belajar di England dulu, bila kita cikgu belajar Tesser juga lah. Ya, Tesser. Guru Tesser ni mati saya hari ni. Bila saya baru nak cakap orang putih. Bila kami bertutur, cuba nak imitate our lecturers. Dan kami juga berkata bahawa kami perlu, kami suka pembaca berita yang ni sebab dia punya slang tu, dia punya intonasi, pronunciation tu semua sounds like British English. Jadi lecturer selalu kata bahawa why do you want to sound like us? Why do you don't have to sound like us? Because English is universal. Kan? Kita ada English yang dituturkan di India cara lain, di Afrika pun cara lain. Australian English pun berbeza juga. Kan? Tapi mereka faham dan mereka menerima seadanya sebab English ini melalui peredaran perubahan, dipengaruhi oleh internetnya, dipengaruhi oleh globalizationnya dan sebagainya. Hari ni saya dengar kan, because you are in entertainment business, lagu-lagu, lirik lagu, dia punya grammar semua hancur kan, tunggang terbalik kan, yang she don't. Saya tengok Zayn Malik punya, Zayn Malik is it? Zayn Malik. Dia punya she don't love me. Kan? Dulu itu kita dah slang dah jadi kan. Culture dia. Ada beberapa lah yang nampak dulu saya masih ingat lagi kat sekolah kalau kita katalah she don't tu dah memang kena lah. Kena ketuk dekat ni. Kenapa pula jangan ketuk saya? She don't pasal pula? She doesn't. Singular kan.
Jadi benda-benda tu yang kita belajar dulu kan. Saya nak beritahu macam mana saya boleh dulu bahasa Inggeris tu. Saya sudah hack sistem pemikiran manusia. Jawapan yang paling panjang adalah jawapan yang betul. Sebab nak bercerita benda betul dia kena panjang. Okey. Kalau meringkas sekarang kan mesti pilihan jawapan lah ni. Ayat pertama setiap para. Itu saya lulus bahasa Inggeris. Pandai mencari pilihan jawapan. Bukan saya pandai bahasa Inggeris. Saya orang kampung. Yang tu budak Melayu memang pandai. nak hack mental ni. Budak Melayu memang kita baca pemikiran. Betul. Kalau nak cerita benda baik mesti kena panjang. Yes. Kalau nak bagi orang ayat dia pendek. Yang panjang itulah jawapan. Tapi jangan tiru lah. Jangan tiru. Sekarang ni bahasa dah berbeza. Saya dulu tahun MCE. Saya SPM. SPM. Tapi masa tu boleh lagi. Tapi sekarang ni ada kebat lah semua dah tak boleh lah. Zaman saya dulu senang. Itu pun lulus ikut makan. Kalau siapa ikut saya tak lulus lah kot. Zaman dulu senang lulus. Dia janji nak belajar je Cik Boh. Janji nak belajar. Dan tak takut untuk buat kesilapan. Sebab bila you buat silap, ada orang betulkan. Tapi ni ada orang komen masa dia ajar bahasa Inggeris dulu. Dia orang seronok. Ya ke? Siapa ni? Zarina Safian, cara mengajar English di Buano memang berbeza. Consider totally different dari pembelajaran ketika itu. Yap, 1992. We really enjoy her class. Tak ada rasa takut dan malu bila kena membaca. Sampai kelas yang nakal pun sanggup masuk ke kelas kami kalau time saja English dia. Alhamdulillah. Punya dahsyat. Kenapa you berhenti jadi guru? Lebih daripada 20 tahun baru saya dapat feedback macam ni rupanya. Masa kat sekolah dulu korang tak cakap kat aku. Kata dah tak berhenti je. Jadi cikgu kat sekarang. Jadi betul lah saya cakap tadi kan. Itu bila saya tonton apa yang orang sibuk kata pasal komen Adibah ni. Bila saya tengok, saya tak nampak apa yang jelek tentang komen dia. Kan lebih berbentuk it depends how you want to look at it lah. Kalau you rasa benda tu is educational, maka itulah perasaannya. Kalau you rasa benda tu offensive, maka di situlah saluran dia. Macam DPD Bob. DPD saya mengamal saya jadi sudah tak boleh berentas CP ni kan tidak kita boleh berjemur. Saya coach cikgu-cikgu bahasa Inggeris di sekolah kebangsaan. Sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil kan. Itu pun ada perbezaan. Kan? Kalau saya pergi sekolah kebangsaan, lenggok bahasanya lain kan. Di Tamil pun lain dan sebagainya. Tapi secara keseluruhannya saya sangat happy dengan semangat dia orang yang kadang-kadang saya pergi lawat dia orang ni. Satu sekolah tu saya mampu melihat 2 orang guru aja. Bila saya balik nak pergi ke pejabat ni, tengah memandu ni, tengok berhenti aja tengok mesej. Sir sampai hati saya tengok 2 orang aja. Sir sampai hati tak tengok saya. Maknanya dia punya enthusiasm tu sangat tinggi kan. Dan untungnya kita cikgu-cikgu lelaki yang ajar BI ni. Liba. Sebab kita tak perlu tunggu Queen Elizabeth anugerahkan kita sir kan. Semua orang panggil kita sir kan. Kan cikgu dah kata untung sebab banyak cikgu perempuan. Itulah. Saya pun dah tunggu je. Dah tunggu lah penghujung dah. Selalunya memang cikgu lelaki jarang. Masa saya belajar dulu, kadang-kadang cikgu lelaki dalam 300 orang, cikgu lelaki dalam 40 orang. Masa buat test dulu. Sampai sekarang pun. Makin kurang. Cikgu lelaki ni mungkin tak melihat profession perguruan ini sebagai satu yang mencabar. Saya nak jadi guru dulu. Ya. Tapi tengok handwriting saya cukup lah. Handwriting kan? Handwriting cikgu. Saya pergi interview sampai ke level kena menulis. Kan meringkaskan tulisan saya, dia tengok saja pun dia hitam. Cancel terus. Pergi 7 orang interview. 6 orang dapat. Kan? Saya seorang tak dapat jadi cikgu. So saya memang ditakdirkan tak boleh jadi cikgu. Nanti saya tulis nak murid tak boleh baca. Orang macam saya nak jadi cikgu. Tak apalah. Sebab kerana you tak dapat cikgu lah kan. Yang 2 orang cikgu duduk sini, you duduk sini. Kalau tak ada lah kan. Juga kan. Saya nak jadi cikgu sebab mak saya paksa. Dulu itulah pekerjaan yang sangat secure kan. Mulia, orang hormat dan sebagainya kan. Tapi Adibah kenapa lepas tu decide untuk tinggalkan profession perguruan? Saya sejujurnya saya tak suka dengan sistem yang berlaku pada waktu itu. Yang mana kita ni adalah fresh graduate
dengan macam-macam ideas. You know lah, kita baru je graduate dengan segala teori pembelajaran dengan macam-macam lah. So kita masuk macam-macam nak try. So kita masuk dalam profession tu, macam ni rupanya kan. And then sistem masa tu ialah melintang menegak, terpelanting tu semua. Kalau tidak you tak ada lah melintang menegak. So kita ni fresh grad, cikgu-cikgu senior pula jenis bagi kita buat macam-macam. Tapi yang menegak naik gaji dia orang. Tak cia. Tapi sejujurnya saya itu salah satu sebabnya, tapi sebenarnya saya ni tak suka nak duduk dalam satu tempat tu lama. Saya nak cabar diri saya, maka saya nak tengok degree tu saya boleh bawa ke mana lagi. So lepas tu orang ingat saya berhenti jadi cikgu sebab nak jadi artis. Tak. Bukan tak. Macam mana jadi artis? Kejap. Masa saya mengajar tahun 1994 tu, saya ada masuk satu pertandingan menyanyi. Sekali menang. Allah sedap. Alhamdulillah. Tapi nak siap pakai mic pun menyanyi semua. So daripada situ mungkin adalah dapat job sikit-sikit menyanyi lagu iklan untuk corporate dinner ke apa ke. So benda tu adalah pada saya waktu itu adalah pekerjaan sampingan je. Extra pocket money kan. So bila dah habis 2 tahun tu saya nekat untuk tengok ke mana lagi saya boleh bawa my degree. Sebab saya tengok kawan-kawan sepengajian saya, ada yang masuk public relations, ada yang masuk communication kan. I'm like, boleh bawa boleh pakai degree kita. So saya cuba di dalam bidang yang lain. Saya cuba bidang pengiklanan, saya jadi copywriter, saya masuk bidang korporat, saya jadi in-house translator. So benda yang kena mengena dengan apa yang kita boleh buat. So dalam jarak masa itu daripada resign jadi cikgu dengan kerja-kerja ni adalah job sikit-sikit, kadang-kadang ada keluar kat TV, kadang-kadang ada keluar atas pentas. So benda tu lama-lama je jadi establish, di mana tahun 1999 iaitu 4 tahun setelah saya resign tu barulah saya ambil keputusan untuk full time freelance di dalam bidang yang sekarang ni. Itu bukannya berhenti jadi cikgu sebab jadi penyanyi, okey? Bukan. Ramai cikgu yang nak jadi sekarang ni kan. Ya ke? Buat sekarang ni senang. Buat satu lagu nyanyi dekat YouTube. Dah jadi. Popular dia dah lepas tu nanti ada lah apa label company datang. Tapi mesti ada suara lah. Ada juga yang viral kena suara kalau tak ada suara. Ingat zaman sekarang ni suara macam itik pun boleh. Kalau bukan tak malu cukup lah kan. Dah lama lah tak ada lah. Adalah perdebatan perbincangan dalam forum yang lain. Boleh suara macam itik pun buat video kat TikTok pun viral juga. Betul lah. Untuk berbincang pasal tu is a totally different debate. Tapi yang kena dianjurkan oleh Suara Merdeka. Tapi macam Adibah cakap kan, keadaan-keadaan menjadikan dia beralih kerjaya dia kan. Tapi kalau pandangan saya lah kan, tak salah kalau macam Adibah involved dalam TV didik tu. Sebab asalnya memang pendidik pun, ada qualification, ada talent kan. Adalah juga suara-suara. Kalau panggil cikgu sekali, cikgu ada masa kan? Habis tak ada masa. Ada juga suara-suara yang mengatakan, kalau kau betul-betul nak, kau pergilah saluran yang betul, pergi apply macam semua orang. Kau ingat kau selebriti, KPM nak panggil macam tu je ke, just because you can go viral. Tak, janganlah. Chill, relax dulu, relax. Saya kan, relax dulu. Saya cuma menawarkan diri. Kalau anda terbuka untuk berbincang dengan saya, jom. Mungkin kita boleh ribut otak, brainstorm. Kita boleh share ideas. Kalau nak saya coach cikgu pun, boleh je. Saya tak perlu berada di hadapan pun tak apa. But at least kita share ideas kan. Yang penting objektifnya adalah untuk pendidikan anak-anak kita. Kadang kita lupa benda tu tahu sebenarnya. Macam saya cakap tadi lah, mak dengan bapak bergaduh. Anak tengok je, siapa yang rugi? Anak tu yang rugi. We just want the best for our children. Kalau pelajaran bahasa Inggeris ni dah susah nak masuk dalam bola otak kan. Kalau ada cara mengajar pun bosan kan. Bahasa Inggeris ni dia perlukan sebab dia bahasa kedua. Sebab dia bahasa, communication kan. Bukan mudah lah kan. Jadi sebagai bahasa kedua, hari ni yang peliknya orang tak ketawakan mereka yang
tak boleh bertutur dalam bahasa ibunda, bahasa pertama kan. Orang lebih ketawakan mereka yang tak boleh bertutur dalam bahasa kedua. Tapi yang penting sekarang ni ialah kita nak mendidik anak-anak, sebab di mana-mana negara pun sistem pendidikan mempunyai bahasa kedua. Apa saja pun. Jadi kita nak menjayakan bahasa kedua ni secara yang maksimum yang boleh, yang supaya anak-anak Malaysia bila keluar daripada negara ini mereka boleh berkomunikasi dengan mudah dengan mana-mana rakyat pun. Jadi kita tak perlu khawatir tentang proses itu kan, terlalu defensif apabila kita ditegur untuk membuat kesilapan. Tapi macam Adibah tadi, dia tukar profession kerana dia berjumpa dengan kerjaya-kerjaya sesuatu yang dia minat. Tapi saya rasa saya cukup puas hati dengan kerjaya saya sebagai seorang guru. Sebab untungnya mungkin sebab masa mula-mula saya kena posting dulu, saya pergi ke sekolah luar bandar, sekolah menengah kebangsaan Teriang Hilir. Teriang Hilir di Pahang? Di Jelebu. Jelebu Negeri Sembilan kan. Jadi saya tengok anak-anak murid masa tu memerlukan bimbingan. Aku rotan juga cikgu ni kan. Main depan rasa. Tak dengar depan. Okey. Jadi ada orang nak rotan. Okeylah. Jadi benda-benda ni yang menyebabkan saya minat jadi cikgu sampai hari ni. Dan yang menjadi menariknya ialah macam kita mengajar bahasa Inggeris ni dalam aktiviti, sebab sekarang dunia dah berubah. Murid-murid sekarang terlalu terbuka. Kadang-kadang kita suruh dia present, menakutkan cara dia present, kan? Canggih dan benda-benda yang sangat mereka sebut pun tu kita dulu tak berani nak sebut pada mak bapak kita kan. Tapi dia orang sangat terbuka dan menjadikan classroom tu sebagai satu tempat yang mereka seronok adalah menjadi satu memenuhi satisfaction kita tahu. We are going to be really satisfied when we can produce the best lesson possible for these kids. Ni ada salam daripada dari, bukan daripada dari. Saya bab bahasa Malaysia saya particular. Bukan daripada ke? Daripada tu salah. Ya. Di TV ni saya nak beletih sikit. TV surat khabar dah bagi tahu banyak kali. Masa antara tempat. Mesti dari. Antara tu jarak lah. Dari. Bukan daripada. Betul. Saya setuju. Saya pun memang artis kalau daripada jangan buat silap. Nanti saya akan, kalau Adi buat silap nanti saya akan kena viral nanti. Saya akan PM pun saya particular. Dari bukan daripada. Ini daripada warga SK Tanjung Agas. Rafidah Rahmat. Lekin salam. Waalaikumsalam. Pun kena marah. Tak senonoh betul. Tapi tadi Adibah kata tak berapa setuju dengan kaedah pendidikan bahasa Inggeris di negara kita. Bukan kaedah pendidikan, sistem. Sistem untuk kita cari duit, cari makan sebagai guru tu. Bukan kaedah pendidikan. Cara kenaikan kaedah gaji. Okey, mungkin cikgu tersalah faham kat situ. Yang saya maksudkan, saya terkejut tu ialah wow, ada budak Form 1 peralihan yang memang buta huruf. So 6 tahun di sekolah rendah tu dia buat apa? Di mana fungsi pembelajaran dia selama 6 tahun dalam kehidupan dia tu sebagai seorang anak murid? Masuk Form 1 buta huruf. Saya masa tu ajar Form 3, Form 4, Form 5 bahasa Inggeris. Kadang-kadang memang langsung tak ada satu perkataan bahasa Inggeris yang dia faham selain daripada I love you. Hello and goodbye. So itu yang saya maksudkan, saya terkejut. Go to toilet, itu dia reti kot. Itu yang saya maksudkan, saya terkejut. Rupa-rupanya you belajarlah macam mana pun penyampaian dan kaedah pengajaran tu kita kena memang tolak. Kita kena cari cara kita sendiri supaya anak-anak tu boleh faham. Itu yang saya maksudkan terkejut. Bukan saya tak suka membaca ni. Apabila mereka sampai di tingkatan 1, mereka masih belum mampu membaca dan menuliskan baik. 3R itulah. Bukan sahaja terletak kepada guru sebenarnya.
Ada faktor-faktor lain sebenarnya kan. Faktor-faktor psikologinya dan sosiologinya dan sebagainya. Jadi tapi kita memang ada langkah-langkah. Guru-guru ni sentiasa melakukan apa yang terbaik untuk murid-murid ni. Ada kelas-kelas khas untuk mereka melalui proses pemulihan ini. Tapi kita memang menghadapi perkara-perkara ni. Kita tak dapat elakkan kan. Jadi kerana dia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Bukan pada guru sahaja. Tapi bagi saya kan, saya dulu terpaksa belajar bahasa Inggeris. Sebab saya nak tengok cerita kartun. Dulu tak ada subtitle. Betul. And then tak ada alih suara. Ya. Jadi saya akan dengar perkataannya dia sebut tu, saya rasa punya sedap. Lepas tu saya ulang berkali-kali. And then satu hari yang saya rasa sangat selesa untuk buka kamus, baru saya buka tengok. Baru saya boleh faham tengok kartun. Matlamat saya nak tengok kartun dan supaya saya faham. Supaya faham. Tapi sekarang ni semua TV semua boleh pilih nak guna bahasa apa. Betul. Macam tu juga. Kebanyakan dia set bahasa Melayu. Anak saya pun sama lah. Betul. Bob, macam tu juga isteri saya kata dia mula minat dengan bahasa Inggeris dan melalui memahami ni adalah melalui dia apa tau? Dengar lagu, minat lagu tu. Masa tu mana ada dekat kaset tu nak tulis lagu kan. Jadi kena duk tulis saja. Tulis sendiri tau. Dengar, tulis. Walaupun merapu lah tulis. Merapu kan, kadang-kadang tak apa-apa kan. Tapi nak menyanyi balik kan. Betul. Nak menyanyi balik, nak faham. Akhirnya melalui proses ini lah, proses media yang kita belajar ni, akhirnya kita mahir dalam bahasa Inggeris. Saya ingat dulu saya duduk kampung tau. Kampung betul, di Teluk Kemang tu. Kemudian keliling saya ni adalah kawan-kawan sebaya dengan saya. Yang mana minat kami masa tu ialah baca komik Bino tu kan. Dan ni dan ada satu majalah bola sepak nama Shoot tau. Jadi kami belajar ni daripada magazine komik-komik ni dan akhirnya dalam lingkungan kecil kawasan persekitaran saya tu ada 4-5 orang yang jadi guru bahasa Inggeris sampai hari ni. Oh, jadi guru bahasa Inggeris. Padahal duduk kampung je. Pokok pangkalnya minat kok. Dan saya nak backtrack sikit yang Cik Bob cakap tadi pasal bahasa penjajah. Kenapa kita nak agung-agungkan? Okay. Kita ada satu mentaliti yang memang begitu. Bila kita cakap English je, kau bayangkan orang putih telanjang, kau bayangkan culture orang putih yang berzina lah, apalah kan. Sebab saya dapat komen yang mencabar saya membaca Al-Quran. Dia kata, baik kau perhebatkan bahasa Al-Quran daripada ni. Because of that mentality. Jawapan saya ada dua saya nak bagi. Nombor satu, kalau Encik yang komen pasal bahasa Al-Quran ni memang mahir di dalam bahasa tersebut, you patut tahu dua perkara. Satu, pada asasnya bahasa Arab itu adalah bahasa. Jangan kau pergi Timur Tengah nanti bercakap dengan orang yang nampaknya macam orang Arab. Don't be surprised, jangan terkejut kalau dia Kristian. Sebab asasnya bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab itu adalah bahasa. Okay? Dan nombor dua, kalau you betul mahir pasal Al-Quran yang you duk cabar-cabar saya ni kan, you patut tahu kita disuruh untuk menuntut ilmu. Sejauh mana yang kita boleh pergi, kita memang disuruh untuk menuntut ilmu. Okey, itu satu. Nombor dua, pasal bahasa penjajah, pasal ilmu, kita jangan tengok bahasa Inggeris ni sebagai, buat apa nak agung-agungkan, dia kan semua dah belah dah, semua buat apa aku nak cakap English. Okey, cuba tukarkan bahasa Inggeris tu kepada biology, sejarah, kimia, matematik. Pandanglah pembelajaran bahasa apa sekalipun, bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Korea, apa saja sebagai satu ilmu. So, macam yang cikgu cakap tadi, dalam satu kampung, tiba-tiba yang memang sekelilingnya bukan adalah satu environment yang kondusif untuk kita bertutur, sekali dia boleh teori English. Saya pernah juga join program yang disertai oleh anak-anak luar bandar. So dalam program tu dia memang select sekolah-sekolah yang di luar bandar, pedalaman. Tapi mereka fasih. Dan saya pun terkejut. Saya cakap, macam mana you boleh, your English is excellent. Minat. Dia sendiri buat inisiatif, membaca, tengok komik, dengar program berbahasa Inggeris. So pokok pangkalnya minat dan campur, itu adalah ilmu. Ilmu. Bila dia cakap tu, saya teringat masa saya bertugas di Sarawak.
Sarawak ni kawan-kawan macam cakap dalam bahasa Inggeris. Jadi kita tak malu nak cakap bahasa Inggeris. Yes. Masa tu bahasa Inggeris saya dah excellent. Cik. Dia tak nak tunjuk ni. Padahal terror. Tak ada, saya pun tak ada bahasa Inggeris. Tapi saya cakap intensif 6 bulan masuk ITM dia paksa kita belajar. Kita kena, yes. And then bila kerja dengan utusan Melayu Malaysia Berhad, Melayu, bila you cakap bahasa Inggeris semua orang akan gelak, orang cakap mulut berkabut cakap orang putih. Lama kita pun malas nak cakap orang putih. And then bila kena transfer ke Sarawak, kawan-kawan semua cakap bahasa Inggeris. Jadi kita immediately kita improve kita punya English. Kita selesa sebab hari-hari kita bercakap. Kita memang ada satu attitude yang belagak cakap English konon kan. Kita ada attitude tu. I tak tahu daripada mana datangnya, tapi mungkin sebab kita tidak ada benda tu. Bila kita tidak ada sesuatu benda tu, bila orang tu ada, kita macam jaki kan. Mak bapak kita suka sebut katakan jaki. Kau sebenarnya dengki aku ada benda ni kan. So disebabkan dia malu kan, kita cakap pasal malu tadi, dia ada satu wall yang kau belagak kan. Padahal kenapa tidak kita pat him on the back, cakap kau best lah, kalau kau ajar aku boleh tak? Macam mana kau boleh cakap English best macam ni, ataupun macam mana kau terror matematik, tolonglah ajar aku. Okey. Cikgu terror bahasa Inggeris. Adibah pun terror bahasa Inggeris. Pernah mimpi lah bahasa Inggeris tak? Pernah tak tiba-tiba tidur, help! Help! Tak ada, tolong! Tak ada, tolong! Help! Sebab nak cakap bahasa Inggeris. Help me! Rasanya mimpi saya dalam bahasa, dua bahasa jugalah. Dua bahasa juga? Ya. Dia bergantung kepada apa jenis mimpi lah. Kalau mimpi I love you tu kan bahasa Inggeris lah. Kalau mimpi jumpa Tom Cruise memang English lah. Betul lah kan. Bob, you sebut tentang Sarawak tadi kan. Malam tadi I terima satu message dari seorang pegawai School Improvement Specialist Coach yang bahasa Inggeris kan, iaitu Puan Angela Nicholas tahu. Dia memang rakan saya dari Sarawak kan. Dia kata kembali kepada episod yang mentertawakan cikgu mengajar dalam bahasa Inggeris ni. Jadi dia kata it's sad to see my fellow statesman yang mentertawakan orang nak bertutur dalam bahasa Inggeris ni kan. Jadi sebab ada DJ tu yang buat video. Jadi saya rasa kan perkara-perkara sebegini ni sebenarnya tak sepatutnya berlaku lah kan. Jadi bila saya bercakap dengan dia, saya kata dengan dia bahawa everybody makes mistake kan. Dan saya sebenarnya, saya dua-dua kumpulan ni saya agak macam Adibah kata tadi, kita tengok ada terpecah kepada dua kan. Soal bahasa Inggeris ni. Jadi saya berpandangan juga, saya simpati dengan anak-anak muda yang bila membuat sesuatu kesilapan itu menghantui kehidupannya sampai bila-bila. It's time for Malaysians to forgive and forget. Sebab kita melalui proses untuk mendidik masyarakat tahu. Bukan saja dari sudut bahasa, dari sudut pendidikan, tetapi juga dari segi akhlak, dan kita juga perlu membiarkan ataupun memaafkan tentang apa yang berlaku supaya kita membenarkan seseorang yang melakukan kesilapan itu meneruskan kehidupan seperti biasa. Saya tak bukan menghukum terus sehingga ia menghantui kehidupan sampai bila-bila. Ini adalah sesuatu yang saya rasa tak saya sepatutnya. Setuju dengan cikgu. Tadi dia suruh kita jangan setuju kan. Kan. Dia memang cikgu sebenar lah. Ya. Sebab saya tengok ialah yang DJ yang duk mentertawakan cikgu tu, dia diberhentikan kerja lah apalah. Sama juga macam ada, ingat tak dulu ada viral yang perempuan marah uncle yang pasal kereta tu dia pegang apa benda. So memang perbuatan itu agak jelak, kita tengok, kita tak suka, but kita harus belajar untuk cakap you make a mistake, awak dah buat salah, make a public apology, lepas tu move on. Jangan nak hukum dia sampai
fine, kita nak hukum. What if one day orang tu decide to bunuh diri ke, rosakkan diri dia sendiri, depression teruk. Kan? Tapi Adibah, siapa yang ada dekat situ di sisi dia yang duk macam ni, korang ada tak dekat situ kalau budak ni jatuh dan decide to take his or her own life? Korang lari kan cakap tapi masalah kalau netizen dah serang memang payah. Ya. Sebab tu company-company ni dia kalau boleh dia tak nak terlibat berkonfrontasi dengan netizen. Kalau netizen dah decide nak serang, berapa banyak dah artis pun habis kena serang netizen. Tapi sebenarnya kan Cik Bob, ia bergantung kepada pemimpin organisasi itu juga. Saya pernah dengar cerita daripada seorang pemimpin sebuah stesen radio pada waktu itu. DJ-nya telah membuat satu kesilapan yang sangat tidak dapat dimaafkan. Jenis yang announcement orang tu belum meninggal, kau dah announce meninggal. Dan bila kita tanya leader ataupun CEO pada waktu itu, kenapa you tak pecat dia ni, sebab mistake dia memang teruk, kan? Dan jawapan dia saya ingat sampai bila-bila, iaitu kalau saya pecat dia, dia tak ada tempat lain nak pergi. So dia cakap okay fine, you rehat dalam seminggu 2, masuk balik. Dia tak ada tempat lain nak pergi. Kat mana dia, siapa nak dia? Ya, betul. Sebab dia dah buat kesilapan yang memang menggugat keselamatan negara ke apa benda ni kan. Orang belum meninggal dia dah cakap meninggal. Dia dah announce dah. Padahal orang tu masih sakit. So jawapan CEO tu saya memang sangat-sangat respect sebab dia yang buat keputusan. Tak apa, jangan risau, you relax dulu, bagi benda ni reda jap, lepas tu you masuk balik. Sebab dia tahu jawapannya ialah dia tak ada siapa nak dia. Yalah. Dia seorang DJ radio dah buat silap yang besar, mana dia nak pergi? Tak ada station radio yang nak. Tak ada siapa yang akan nak dia. So it depends. Jawapan kepada Cik Bob tu ialah netizen memang akan menggugat segala perasaan yang menerawang di dalam satu management ataupun pentadbiran sesuatu organisasi, tetapi ia bergantung kepada kita. Kalau kita defend kita punya orang-orang sendiri, alah benda tu akan reda lah. Mulut tempayan pun boleh tutup. Mulut tempayan lah, mulut orang boleh tutup. Mulut orang, bukan mulut sekarang di hujung jari kan. Lama-lama dia senyap lah. Bila dia dah penat tu dia senyap lah. 2 minggu ke? 2 minggu je. Tak ke? Facebook dia duk remind. Tak apa, biarlah. Nanti dia timbul balik. Dia okey, dia macam ni. Macam dia simpan props ni. Dia jadi props tau Cik Bob. Macam kalau Adibano buat satu kesilapan, dia panggil kawan-kawan dia, ni cyber troopers ni. Nang, kau ambil gemuk, kau ambil anak dara tua, kau ambil betul. Dia satu prop, kau ambil matematik dia tak pandai, matematik dia bodoh. Kau ambil dia ni macam ni, kau ambil props ni, kau kongsi dengan kawan-kawan, serang. Dia macam tu. Lepas tu lama-lama bila penat, bergoyang meja ni. Betul. So, bila dia penat, bila props tu dah tak laku sebab kita pun ignore je kan. Lama-lama dia penat. Penat lah nak ambil balik lah, letak balik dalam kotak tu. Dia macam tu. Semuanya kita je. Kalau tak tahan duduk dekat social media, jangan ada social media account. Betul. Jangan. Ini orang tadi, you dah play naik mana? Tak payah. Ramai orang memilih untuk tidak ada social media account. Ramai. Saya dalam satu forum, dalam bilik tu, saya tanya siapa tak ada... Clubhouse lah ni. Forum di staff lah. Oh, okay. Jadi bagi task untuk... buat forum tu lah. Tentang media sosial lah. First soalan saya tanya, siapa yang tak ada media sosial? Dalam ramai-ramai tu ada 2 orang. So soalan saya tanya, kau datang dari planet mana? Dan apakah jawapan dia? Dia kata dia memilih untuk tidak ada media sosial. It's our choice. Yes. So sebenarnya kita dah sampai hujung ni. Kak Marul memang duk bagi tahu 5 minit. Bukan suka hati kita ke? Boleh suka hati kita, tapi dia wife dia duk hantar mesej tu dah beli ikan lah apa kan. Ada yang nak puasa ke kan? Ya, betul lah. Dia ada ni. Biasalah kalau bini hantar mesej kan. Dia si goyang lah. Saya tak tahu. Cikgu Kamarul pun kan goyang juga kan. Buat dia pokok apa ni kan? Adibah saya bersati lah kerana sudi datang ke Suara Merdeka. Dan kita pun portal yang baru setahun jagung baru.
Ramai tu tengok komen. Cikgu Kamarul ni dulu saya biasa interview masa saya di utusan dulu. Tapi kami sembang isu politik. Kami dua ni hardcore politik sebenarnya. Sekarang dah tak ada kerja dalam politik, cerita pasal pendidikan. Pendidikan lah. Okey lah kan. Tapi nanti election kita sembang pasal politik lagi. So Adibah ada apa nak tambah yang saya belum? Saya tidak sokong mana-mana parti politik. Sebab bila saya tegur menteri tu hari tu kan, dia cakap biasalah dia ni macam IDAP lah, macam PH lah. Benda korang. Itulah prop yang dalam kotak tadi. Dia macam PH. Ni tone punya orang. Dia orang buat kesimpulan yang macam tu. Saya dah lagi biasa tu dia, Pak. Lagi kena macam-macam. Kalau sokong yang ni dapat berapa? Sokong ni dapat berapa dia kata kan. Ya, saya tak ada sokong tahulah. Dan only itu adalah rahsia. Kau nak tuduh aku sokong itu ini, kau tahu ke aku ni siapa? Tak tahu kan. Cuma rasa tanggungjawab je nak menegur. Sebab sebutan pelik-pelik ni kadang kita punya pemimpin kan, takkan kita tak boleh tegur bapak kita kalau kita buat salah, mak kita. Kalau tak nak kena tegur, kita nak yang terbaik. Nori getah kat kampus saya sudah. Tak ada orang nak tegur. Betul. Cikgu ada apa nak tambah? Saya rasa tak ada apa. Saya rasa sistem, I'm happy with the Malaysian education system. You are? Yeah. Cikgu jangan sandar, nanti ada orang nak hutan. And then there are a few flaws maybe, with some weaknesses that we need to rectify, but overall I'm very much happy with it. Kan? Tapi yang Adibah kata pasal melintang, menegak dan sebagainya, itu sudah tak ada lama. Kan? Itu SSB. Sistem saraan baru. Saya tahu SSM. Cuma saya ada banyak idea lah tentang pendidikan ni yang mungkin lain kali kita boleh kongsi bersama kan. Saya rasa banyak perkara-perkara yang dalam pendidikan ni yang boleh kita kalau Adibah minat Adibah kalau kita nak buat revisit kita bercerita tentang pendidikan aja. Kan? Ya. Kita revisit ni contohnya dulu kita terlampau eager nak masuk asrama. Kan? Sekarang ni kalau kita hantar anak pergi asrama, anak kata macam kita nak buang dia. Tilam kat rumah lagi selesa. Itu yang menarik tu. Kan? Rumah ada aircon, asrama tak ada aircon. Internet line. Internet boleh tengok handphone all the time. Kan? Ini tu. Dia punya bilik pun dia orang ada bilik sendiri kan. Sekarang dah tak ada. Duduk dalam dorm. Macam lah. Nanti kita boleh bincang. Suara Merdeka jemput je buat topik apa-apa, kita datang lah. Okey. Kita dah dapat green light saksi. Okey. Adibah kata datang lagi. Kalau kita panggil dia tak datang, saya letak meja, saya letak kursi kosong ujung tu. Saya tulis nama dia, Adibah. Kalau benda saya boleh sumbangkan, saya boleh lah. Kalau benda saya tak tahu, saya tak adalah cakap apa. Tapi kalau dalam pendidikan, pengalaman banyak. Kita semua, saya pun InsyaAllah boleh. Untuk anak-anak kita kan. Betul. Teguran-teguran tu sebenarnya bukan niat nak menjatuhkan sesiapa. Sebenarnya lebih kepada pendidikan nak betul supaya nanti bila kita bercakap di mana-mana forum pun bahasa kita bahasa yang betul. Jadi tak adalah orang ketawakan kita. Ataupun pilih untuk bahasa kebangsaan saja. Gunakan bahasa kebangsaan. Kalau kita tak selesa guna bahasa Inggeris, kita guna translator bawah. Kan? Alright. So, sampai penghujung. Kita jumpa lagi. Terima kasih atas semua komen anda. Terima kasih kerana menyaksikan kami di sini. Komen bagus-bagus. Komen bagus-bagus, tak ada yang mengecam. Saya bersyukur hari ni. Alhamdulillah, tak ada dikecam. Okey, Kamarul. Boleh balik beli ikan ke apa? Bye-bye. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bersama anda ialah Cikgu Saham, iaitu salah seorang pakar saham di Malaysia. Okey, Cikgu Saham nak tanya, sudahkah anda dapat wang iSinar? Jadi, adakah apakah yang anda perlu lakukan dengan duit tersebut? Sama anda ingin melabur saham, bayar hutang ataupun apa sahaja, tetapi duit yang anda dapat tu pada pendapat Cikgu Saham, biarlah ia menjadi berkembang. Jadi bagaimana untuk kembangkan duit anda, iaitu melalui pelaburan saham di Bursa Malaysia. Jadi Cikgu Saham nak ajak anda semua untuk dapatkan bimbingan 7 ajar daripada Cikgu Saham melalui apa? Dengan apa? Kena follow page Suara Merdeka ataupun subscribe YouTube Suara Merdeka. Jangan lupa ya, jumpa anda nanti. Okey, bye.
Berapa ramai di antara anda tahu dan sedar bahawa dengan memasang solar di rumah sebenarnya boleh memberi penjimatan bil elektrik yang sangat berbaloi. Sekarang saya berada di USJ2 UEP Subang Jaya dan di belakang saya ini adalah satu kediaman yang memasang solar rakyat ataupun lebih dikenali dengan skim NEM 3.0. Nak tahu bagaimana sistem ini berfungsi? Jom ikut saya. Tapi yang baik ni dia punya sistem dalam hampir 10 tahun ni tak rosak sekalipun. Ada I think 2-3 kali macam I tengok dia sistem boleh tengok dia punya grid tak putus dan lepas macam seminggu dia automatically boleh baik semula. So tak tahu ini canggihnya AI sistem yang orang guna dulu. Seperti mana yang kita tahu bahawa cahaya matahari yang diserap oleh panel solar akan ditukar menjadi arus elektrik. Dari sinilah kita dapat melihat berapa penjimatan yang boleh dilakukan setiap bulan. Katakanlah anda membeli solar dengan kapasiti 10 kW menerusi skim Solaria ini. Dan bil semasa anda ketika ini adalah RM1,000 sebulan. Selepas memasang solar, bil yang anda perlu bayar kepada TNB cuma sekitar RM400 sahaja. Jadi di sini telah berlaku penjimatan yang sangat berbaloi dengan kapasiti 10 kW tadi. Kawan-kawan yang dengar saya boleh dapat 400.5 sebulan tu memang banyak. Beramai yang dah tanya macam mana nak dapat sistem ni balik. Tapi yang lebih teruk dia lagi ialah apabila anak-anak balik, cucu-cucu balik. Jadi pengalaman saya ialah, kami ialah solar panel ini banyak membantu. Hingga 40% daripada bil elektrik kita. Jadi apa tunggu lagi? Ayuh rebut peluang ini sekarang dengan pemasangan solar di rumah anda menerusi skim Solar Rakyat yang dibawakan oleh Gading Kencana. Rebut peluang ini sementara kuota masih ada. Segera berhubung dengan Gading Kencana. Saya pun berterima kasihlah pada Gading Kencana kerana mempunyai pakaian dalam bidang ini. They have a technical team. So pada pendapat saya, Gading Kencana has done a wonderful job. Servis daripada Gading Kencana memang perfect lah. Daripada mula sebelum saya pasang sampai ke sekarang ni, servis dia memang tahap.